Baik, kita bersama dengan Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat Muammar dan juga Sarina. Baik, salam Jumaat kembali juga. Baik, Madini, kita juga tadi menyentuh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dalam menjaga keluarga baginda. Jadi kita ingin mengetahui juga pandangan daripada Madini sendiri. Apakah antara ciri-ciri yang dimiliki baginda yang menjadi satu kekaguman pada Madini sendiri? Ya. Ya, bagi saya sendiri ya dalam pegangan kehidupan seharian kita dalam menjaga keluarga, iaitu menjadikan agama sebagai tunjang utama ya, dan jika dengan adanya pegangan agama yang kukuh ya, kita ni dapat lagi berkomunikasi dengan ahli keluarga dengan penuh kasih sayang, bertolak ansur dan juga ya menunaikan ataupun membuat tanggungjawab masing-masing dengan cara yang ikhlas. Jadi dengan adanya sifat-sifat sebegini dapat lagi melahirkannya keluarga kita yang lebih tenang, kasih sayang dan juga ya rahmat dalam sesebuah keluarga itu. Betul ya, rahmah, kasih sayang, berkasih sayang dalam hubungan kekeluargaan tersebut. Banyak sebenarnya yang Tani boleh contohi dan teladani ya daripada kisah ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam aspek pengurusan baginda, kepimpinan baginda dalam institusi rumah tangga, keluarga, tapi juga kepimpinan dalam organisasi bersama dengan komuniti, masyarakat, apatah lagi pengikut-pengikut baginda pada zaman baginda sendiri. Saya percaya dalam banyak-banyak sirah ataupun cerita-cerita Rasulullah ni pasti ada satu dua cerita Rasulullah yang juga menjadi kekaguman kita ni Madini ya. Betul. Apapun kita boleh bertanyakan betul. juga ni, bagaimana keadaan cuaca di daerah Belait pagi ini Madini? Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar pekan daerah Belait, pekan Kuala Belait dalam keadaan yang baik saja ya. Bagaimana pula untuk acara yang akan berlangsung esok bagi perhimpunan dan saya rasa juga perarakan ya sempena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Belait akan ditumpukan di mana? Ya, insyaAllah ianya akan ditumpukan di kawasan Padang Bandaran Kuala Belait, dan kita akan kongsikan sebentar lagi mengenai dengan acara-acara yang akan berlangsung pada esok hari. Baik, jadi untuk itu silakan bersama dengan Mak Dini. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam Jumaat ya Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi Lintas Langsung yang kami bawakan dari daerah Belait Inspirasi Pagi Auda ya. Dan seperti biasa pada pagi ini kita akan mengkongsikan dua info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini ya. Dan sebagai perkongsian sekali lagi, keadaan cuaca di kawasan sekitar pekan Kuala Belait dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada hari Jumaat ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Berada terlebih dahulu saya mengkongsikan dua info semasa yang akan berlangsung pada esok hari, iaitu mengenai dengan perhimpunan dan perarakan Majlis Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Belait bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan 2025 Masihi akan diadakan pada esok hari ya, Sabtu 6 September 2025 bermula pada pukul 7 pagi, dan majlis perhimpunan ini akan bertempat di Padang Bandaran Kuala Belait ya, dan majlis perarakan mengelilingi di kawasan Kuala Belait adalah sepanjang 1.6 km. Dan maklumat seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini iaitu mengenai dengan Majlis Perhimpunan Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah Belait bagi tahun 1447 Hijrah bersama dengan 2025 Masihi akan diadakan juga ya pada esok hari Sabtu 6 September 2025 bermula pada pukul 7
30 pagi ya, dan majlis ini akan bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belait. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh umat manusia tanpa mengira pangkat, derajat, keturunan dan bangsa. Dalam meniti jalan hijrah, seorang mu'alaf memiliki kisahnya sendiri dengan penuh cabaran. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan mereka tertarik dengan Islam, bermula dengan minat dan akhirnya mendorong mereka untuk terus mencari apa itu Islam. Semestinya hidayah itu milik Allah. Alhamdulillah kalau Islam itu dari awal sudah ingin masuk Islam ini. Tapi kenapa Allah tidak pilih rasanya? Banyak ujian lah, seorang banyak ujian. Masuk Islam ini sebenarnya sudah lama aja tu lah. Sebab ada juga kakak sudah masuk Islam awal dan kedua ibu bapa pun sudah awal masuk Islam daripada saya. Daripada saya lah. Bapa sudah Islam, mama sudah Islam, kami sekeluarga belum. Kalau saya lah, sebab saya pun dah 10 tahun masuk Islam. Jadinya ia satu apa ni macam ya satu apa namanya ni satu cara bimbingan. So kalau macam pasal Islam ni, since tani dah masuk Islam tu jadi tani apa ni bergantung tani dah boleh bergantung arah siapa-siapa. Jadinya kalau ada apa-apa macam perkara yang kalau ada yang membuat tani resah, macam tani meminta sesuatu atau memohonkan sesuatu atau cara apa ni, tani bimbinglah diri tani untuk selalu mengingati Allah lah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam sembahyang semua tu. So, kalau tani dah sembahyang tu kadang-kadang diri pun macam rasa bersalah rasanya. Macam rasa bersalah lah. So, kenapa nak sembahyang? Macam kena tanya. Padahal diri yang terlupa. Kadang terlupa atau lalai. Tapi kalau bagi saya, ya, banyak kebaikannya lah untuk memasuki Islam ini. Dalam ajaran Islam, masuk Islam adalah hak manusia dan urusan antara seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Ini bermakna memeluk ajaran Islam bukanlah perkara yang terpaksa, paksaan atau dipaksa. Sebab sebelum ibu saya masuk Islam, kadang ibu saya pun pernah jatuh dari pohon tibadak. Apanya orang tuanya ambil buah jelayan. Tiba-tiba kayak penjuluk tu kan. Jadi penjuluk tu angin kuat, jatuh. Habis dia putus ni urat-urat kaki ni. Jadi sana saya janji macam kepada Allah tu kan, ya Allah kalau ibu saya sehat, hidup, saya masuk Islam. Sanalah. Lepas tu belum lagi anak saya sekolah, belum saya isteri berumah, belum lagi masuk Islam. Dan sekali lagi saya diuji lagi. Saya janji lagi sama Allah ni, kalau rumah saya siap, saya akan masuk Islam. Itulah, kalau rumah saya siap, saya masuk Islam. Dan tidak semena-mena 2016 tu terjadi satu kejadian lah. Saya masih simpan gambarnya. Kemenangan. Jadi 2016 ni di kawasan Belait ni lah, di mana kami keluarga, isteri saya dan 3 orang anak saya terlibat dengan kemenangan. Yang seperti saya tunjukkan ni, kalau dikira di workshop, katanya, siapa ni bos, meninggalkah? Saya cakap, saya sendiri. Kenapa? Itulah, Allah bagi saya ujian. Saya cakap kan, pasal saya janji Allah, saya akan masuk Islam. Satu tadi, kalau ibu saya
sehat, hidup, sekarang masih ada hidup, alhamdulillah adalah. Dan umur saya siap, dua-dua sudah Allah bagi. Tapi saya belum lagi masuk Islam. Seminggu selepas itu, saya terus isi burang masuk kemari. Keluarga saya macam terkejut lah, macam kenapa masuk tiba-tiba ni. Macam rasa seminggu lepas aksiden tu kan, tidur nyaman. Kan sekolah pun mengajar, terbayang lagi masih hidup kan ni. Masih hidup kan ni. Padahal kalau kira orang melihat aksidennya, kira teruk lah kan. Lepas tu seminggu lepas tu baru masuk Islam semari, terkejut lah. Mula-mula langsung ada terfikir untuk masuk Islam orang kan. Tapi disebabkan parents, ibu bapa lah malah cakap apa ni, Tani ni ada lagi apa ni, alum lagi ada agama macam itulah. Jadi kata dorang, patutkah Tani memilih apa ni, mana agama yang patut Tani percayai macam itulah. Jadinya pasal kami pun ada beradik sekolah patang semua tu kan. Jadinya kami masa sekolah patang tu belajarlah pasal agama Islam ni. Jadinya kami pun gitaulah para parents bisanya masuk Islam lah. Pasalnya kami semua dah komplit menghabiskan pelajaran sekolah patang ni. Jadinya bagi kami sia-sia untuk indah menggunakan kami punya kalau ni orang apa opportunity kami dah tahu pasal pelajaran Islam ni. So parents pun ikutlah saja kami punya jawapan tu, kami masuk Islam sejak agamanya. Kesempurnaan Islam amat tercelah melalui layanan terhadap semua makhluk Allah menerusi hukum akam dan perundangan yang dibawa. Keibatan Islam lebih dirasai oleh setiap yang mempercayai, meyakini dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam atau lebih dikenali sebagai mu'alaf, mereka turut tidak ditinggalkan dalam perbahasan agama. Malah golongan mu'alaf merupakan kelompok yang kembali kepada fitrah kejadiannya yang dicipta oleh Allah dan sebagai kumpulan yang meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pandangan saya selaku tenaga pengajar ataupun pembimbing mu'alaf ini, secara yang saya dapat amati adalah sesetengah daripada pelajar-pelajar ataupun mu'alaf ini adalah penerimaan tentang keislaman ini adalah mengikut individual. Mungkin sesetengah daripada mu'alaf ini ataupun para pelajar ini mungkin memang sudah faham Islam ini secara bertahun-tahun kerana ia akan melihat kebenaran, dan sesetengahnya lagi mu'alaf ini ataupun para pelajar ini mungkin ada yang baru mengenali Islam. Mungkin faktor keluarganya masuk Islam, mungkin perkahwinan. Jadinya secara menyeluruh kefahaman dan keamatan dorang tentang Islam ini mengikut individual. Jadinya ada yang fahamkan Islam ini dari awal dan ada juga yang baru-baru faham. Jadinya mengikut proses dan perjalanan masing-masing. Saya cuma selaku tenaga pengajar untuk memahamkan habis dia ini perjalanan dorang ini indah sama. Jadinya berbeza-beza. Apa yang perlu saya amati adalah sokongan. Sokongan daripada saya seorang selaku tenaga pengajar untuk mengajarkan lagi Islam ini. Kesimpulannya, keputusan untuk memasuki agama baru dan meninggalkan agama lama bukanlah sesuatu yang mudah. Pastinya pelbagai cabaran yang wajib ditempuhi oleh golongan mu'alaf. Walaupun begitu, mereka tidak menyesal dengan keputusan memeluk Islam, malah lebih selesa dalam membina kehidupan sebagai seorang Muslim.